rupanya bahagia tu saya dapat bila saya bantu dia. Saya buat dia bahagia, maka saya dapat bahagia. Saya bagi dia susu, mungkin ibu dia mati, mungkin ibu dia dah diambil orang, tak tahulah. Dia rupanya macam saya, kesunyian, keseorangan, tak ada siapa-siapa. Maka bila saya bagi dia susu, dia balas balik. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Dis. Pak Dis Coffee, dapatkan segera. Pernah satu cerita, saya pernah kongsi cerita, tapi saya tak kongsi. Pernah satu cerita, seorang bos besar, orang duduk ke atas ni biasanya dia tak ada kawan banyak, kan? Bos besar ni, kan, bos CEO lah, kan? Dia pun dah lawat pejabat dia, lawat syarikat dia, organisasi dia besar, kan? Syarikat besar. Dia pun ziarah lah, dilawat lah, kan? Ada waktu tertentu dia akan lawat. Dia tengok je. Kemudian dia nampak seorang cleaner, seorang makcik cleaner, sapu-sapu kat lantai ofis tu. Syarikat besar berbelah-belah tingkat. Dia jumpa makcik cleaner ni, dia tengok, dia suka tengok makcik tu suka senyum, selalu tersenyum, kan? Berulang kali datang, kan? Makcik tu memang tak pernah hilang senyuman daripada wajah dia. Walaupun dah tua tapi kerap senyum, beri senyuman pada CEO tu, kan? Walaupun makcik tu bukan kenal sangat siapa bos nombor 1, nombor 2 ni, dia hormat semua orang. Orang ni tengok je, semua orang dia senyum, dia layan dengan baik, dia sapu meja orang, dia sapu lantai, bagus makcik ni. Kemudian CEO ni masuk bilik besar, dia kata pada PA dia, panggil makcik cleaner tu masuk. Makcik cleaner masuk tu takut-takut dia, tuan-tuan. Takut dia sebab bos besar, dia punya bilik CEO dia kata, dah mati, dia kata bilik ni sebesar rumah aku. Baru bilik. Dia kata apa, entah macam mana kat besar rumah CEO ni. Bilik ni pun macam rumah aku. Kan, masuk tak takut, duduk apa, berdiri, selagi tak suruh duduk, tak duduk. Wey, orang punya adab tinggi, kan? Makcik duduk, makcik, silakan. Terima kasih tuan. Dia duduk. Makcik, tak payah panggil saya tuan-tuan, makcik. Saya ni macam pangkat anak makcik je, kan? Makcik, saya suka tengok makcik, suka senyum, kan? Makcik, saya hidup tak bahagia. Dia tu terang, saya ni ada segala-gala makcik, tapi satu perkara yang saya tak ada ialah kebahagiaan. Saya rasa hidup saya kosong, makcik. Saya ada keluarga, ada isteri, tapi saya rasa kosong hidup saya. Kan, dia bercerita, kan, kehidupan dia penuh dengan kerja sampai tak ada masa untuk benda lain. Dan dia rasa tak bahagia walaupun dia ada segala-galanya. Makcik tu kata, apa, nak panggil apa ni? Panggil saya anak je, makcik. Oh, hebat betul, kan? Beginilah nak, bersalah makcik tu nak panggil anak, kan? Dia kata begini, dulu saya seorang wanita suri rumah tangga sepenuh masa. Saya ni dulu duduk kat rumah. Saya ada seorang suami, seorang anak lelaki, anak tunggal. Suami saya dengan anak saya, kan? Harapan saya, cita-cita hidup saya, kegembiraan, kebahagiaan saya. Subhanallah. Itu saja yang saya tahu, kan? Kami memang rapat satu sama lain, kami mesra satu sama lain. Satu hari, kan, suami saya kemalangan jalan raya bersama anak saya. Kedua-duanya meninggal di situ, di tempat kejadian. Tahu tak, saya hilang segala-galanya. Hidup saya murung, saya tak dapat terima kenyataan. Saya memang benar-benar sedih, rasa benar-benar tertekan, kan? Rasa hilang segala-galanya lah. Hidup saya tiba-tiba berubah, kan? Saya tak campur orang, duduk je dalam rumah. Alhamdulillah, kan, Allah masih bagi saya sesuatu yang besar. Tiba satu hari, kan, selepas 2-3 minggu saya tak keluar, tak ada apa lagi nak makan. Saya pun memberanikan diri. Saya setiap hari menangis. Setiap hari saya menangis. Tiba satu hari, saya lihat dapur tak ada apa nak makan dah, tak ada apa nak masak dah. Selepas 2-3 minggu, memang suami saya, dia suka penuhkan peti sejuk, dia penuhkan dapur, kan? Pada waktu dia nak meninggal, dapur tu memang betul-betul penuh. Seakan-akan dia tahu dia akan pergi. Itu kata makcik. Kemudian dia kata, kan,
saya pun berani keluarkan diri. Dunia ini terasa asing bagi saya. Saya rasa sepi betul. Terasa sepi. Allahu Akbar. Kan? Bukan tak ada jiran datang, ada jiran datang kan. Tapi saya tak buka pintu. Kan? Saya benar-benar rasa sepi, rasa sunyi dalam hidup saya. Kemudian saya keluar pertama kali selepas 3 minggu. Saya pergi pasar. Kan? Dan saya rasa benar-benar kekok selama ni suami saya yang buat segala-galanya. Saya pergi pasar, beli sekadar apa yang patut saya beli untuk kehidupan saya. Allahu Akbar. Selepas saya beli, saya balik, saya ternampak seekor anak kucing. Kan? Yang mana dia kesorangan, mengiau-ngiau, tak tentu arah anak kucing. Saya pun tertanya, mana ibu dia ni? Takkan dia terpisah dengan ibu dia? Kemudian saya masuk rumah, saya buatkan dia sedikit susu, saya letakkan dia kat depan parking kereta saya tu, kat depan pagar. Saya letakkan susu. Dia pun jilat-jilat susu. Keesokan hari ni bila saya buka pintu, saya buka tingkap, saya lihat kucing tu masih ada lagi, mengiau. Saya bagi dia susu lagi. Kan? Selepas beberapa hari saya keluar, anak kucing tu dia melesi-lesi, kata orang Melaka, melesi-lesi ke badan, ke kaki saya. Saya angkat, dia jilat-jilat saya. Buat pertama kali saya rasa gembira, saya tersenyum. Pertama kali saya rasa gembira dan bahagia tengok anak kucing. Dia jilat-jilat saya. Saya geli-geli kat dia seronok. Dia jilat-jilat saya, saya usik dia balas balik. Saya rasa bahagia. Tiba-tiba saya terlupa saya kehilangan 2 insan paling besar dalam hidup saya. Saya bawa masuk dalam rumah, saya jadikan dia kawan. Dia buat saya gembira dan bahagia. Pada detik itu saya terfikir, saya dapat bahagia. Tiba-tiba Allah bagi saya bahagia. Rupa-rupanya bahagia itu saya dapat bila saya bantu dia. Saya buat dia bahagia, maka saya dapat bahagia. Saya bagi dia susu. Mungkin ibu dia mati, mungkin ibu dia dah diambil orang, tak tahulah. Dia rupanya macam saya, kesunyian, keseorangan, tak ada siapa-siapa. Maka bila saya bagi dia susu, dia balas balik. Dia seekor kucing yang kecil, dia tahu balas, dia ada belas ihsan, dia ada kasih sayang. Saya bagi dia susu, dia bagi saya kegembiraan, senyuman. Bermula pada saat itu, saya dah faham tentang hidup ni. Buatlah sesuatu kepada orang lain agar mereka rasa bahagia. Nescaya kamu akan dapat 1001 kebahagiaan. Bermula pada detik itu, saya beranikan keluar rumah. Saya masak lebih-lebih, saya bagi jiran-jiran saya. Seronok, gembira jiran-jiran saya. Mereka lebih gembira melihat saya gembira. Saya gembira melihat mereka gembira. Dengan hanya memberi sedikit makanan, sepinggan makanan, jiran-jiran saya semua bahagia, mengeratkan perhubungan kami yang dah erat bertambah-tambah erat. Maka untuk terus hidup, saya minta kerja, dan inilah pejabat syarikat pertama saya, mudah-mudahan yang terakhir bagi saya. Kan saya bekerja di sini, dan saya kekalkan apa yang saya buat. Saya akan saya akan masak lebih, saya bagi pekerja semampu saya bolehlah. Saya bagi pekerja-pekerja, dan saya rasa bahagia tengok semua orang rasa bahagia. Saya rasa bahagia melihat orang bahagia. Jadi pemilik syarikat tu, CEO tu kata apa? Hari ini saya tahu erti sebuah kebahagiaan. Saya belajar. Terima kasihlah. Rupanya saya terlalu tegas dengan orang. Saya sentiasa fikir saya betul. Setiap arahan saya tidak boleh dikata tidak. Setiap arahan saya mesti diikuti, mesti dipatuhi. Saya tak peduli perasaan orang. Saya tak peduli kata-kata orang. Syarikat saya punya, peduli apa? Saya berempah pulas untuk bangunkan syarikat ini. Mereka kena patuh kata-kata saya, bicara saya. Mereka kena ikut 100% apa saya kata. Benar atau tidak, itu saya tak peduli. Bagi saya, benar adalah benar. Bagi saya cukup kalau saya kata itu benar. Bagi saya cukup kalau saya kata itu betul. Maka saya tak peduli perasaan orang, susah orang, penat orang, letih orang. Hari ini saya faham. Makcik, terima kasih. Hari ini saya faham. Saya telah melukakan ramai orang. Saya telah buat orang terluka, orang terkesan, orang sedih. Maka mana mungkin saya dapat bahagia? Nampak tak sahabat-sahabat? Jangan kerana hanya ada satu isu, kita buat orang lain rasa hilang segala-galanya. Kita telah buat orang derita sengsara. Jangan. Kuasa kat tangan kita bukan buat orang derita. Kuasa kat tangan kita buat orang bahagia. Kuasa kat tangan kita untuk dekatkan orang dekat. Bawa orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa yang lezat, aroma yang mempesonakan, penuh dengan khasiat semula jadi. Produk istimewa daripada Pak Lis.
Coffee. Dapatkan segera.